أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dimuliakan Fadilatul Imam, Tambilan dan seluruh pengurusan Masjid Mahmudiyah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala. Kita kembali menyambung perbincangan daripada kitab Munyatul Musalli, karangan Fadilatul Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, dan nyatalah padanya, yakni pada salat itu, segala haqaiq dan asrar. Haqaiq maksudnya hakikat, asrar maksudnya rahsia-rahsia. Dia ada guna beberapa kalimah bahasa Arab lah. Dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya, yakni cahaya salat. Dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya, dan jernih hatinya dan sirnya. Dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya Azza wa Jal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Syekh dengan begitu tegas beberapa kali ataupun berulang kali membincangkan persoalan nilai salat yang menyentuh soal kehambaan. Bukan sekadar untuk membincangkan salat itu dari segi hukum taklifinya, yakni soal kewajipan, atau bukan sekadar juga untuk hanya membincangkan rukun, syarat-syarat, ataupun kita kata hukum hakam lah. Tetapi Syekh membawa satu fikrah yang daripada awal kita bincang dahulu, iaitu kepentingan melihat salat ini dalam menjadikan ia satu tanda kita ini benar-benar menghargai hadiah Allah Ta'ala ini, sehingga kita dapat, bila kita hargai satu benda tu, kita dapat apply, kita buat dengan kadar yang terbaik. Itu maksudnya. Semua orang solat, yang tak solat lah, itu cerita lain lah. Maknanya dalam kerangka orang yang solat, tetapi tidak semua orang yang solat itu benar-benar merasakan solat itu adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Macam tu. Ada orang menganggap solat itu bebanan. Aduh, baru aku solat asar, dah kena solat maghrib. Mangkuk tingkat sikit lah otak dia. Baik sikit pada mangkuk ayun. Sebenarnya mangkuk ayun tu, dia yang solat asar pukul 6.55. Lepas tu dia kata, aku baru sembahyang asar, dah kena sembahyang maghrib. Kan ketak mangkuk tingkat nama dia. Orang solat asar pukul 4.20 tadi, waktu azan, selepas azan. Lepas tu dia gaduh, aku baru sembahyang zuhur atau solat asar, dah kena sembahyang maghrib. Dulu saya ada sebut benda situasi ataupun fenomena berlaku dalam sebahagian masyarakat kita ni, yang suka saya lupa dia punya istilah dia, tapi dia suka macam nak gabung solat. Kita memang dibolehkan menggabungkan solat dengan istilah jamak, jamak tamam, tanpa kita musafir. Musafir jamak qasar ataupun qasar. Tapi kalau kita tidak musafir, rukhsah yang dibenarkan dalam mendirikan salat yang disebut sebagai jamak tamam. Umpamanya kalau seseorang yang terlibat dalam contohnya doktor yang terlibat dalam pembedahan,
Kan, pembedahan bermula pukul 3, kemungkinan habis pukul 8 malam, 5 jam contoh. Jangkaan dia macam tu. So dia expect memang tak boleh solat asar. So dia jamak solat zuhur dengan asar sekali. Jamak tamam 4 rakaat lah. Jadi 4-4. Boleh? Ada lagi beberapa keadaan yang mungkin kita boleh apply. Mungkin kita duduk di negara barat, ada situasi-situasi yang menyukarkan, kita boleh. Tapi itu dalam situasi yang memang dibolehkan. Ada satu lagi fenomena sebahagian masyarakat ni, dia suka jamak juga, tapi tak tahu nak panggil jamak apa. Nak kata qasar pun bukan, nak kata jamak tamam pun bukan. Macam mana tuan-tuan? Dia suka solat zuhur di hujung solat atau waktu zuhur, kemudian sambung dengan masuknya waktu asar. Ini berlaku kepada siapa? Kadang-kadang, nak kata kadang-kadang pun tak tahulah, mungkin kerap juga berlaku kepada orang perempuan yang bekerja, yang nak jaga solat, alhamdulillah, tapi dia nak jaga juga alat solat dia yang dia nak kena kikih pakai tina tu, jadi nak kena pakai balik. Jadi alang-alang ustaz, saya solatlah zuhur, lagi 5 minit nak masuk asar. So sekali jalan, dia lupa yang itu termasuk fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Celaka orang yang solat yang lalai terhadap solatnya, seperti yang disebut oleh Imam Ibn Katsir, iaitu orang yang dengan sengaja melewat-lewatkan solatnya dengan kerap tanpa sebarang sebab yang munasabah. Saja-saja nak semayang hari-hari tu. Tapi betul lah, satu sudut baguslah dia tak nak tinggal solat, tapi dia juga wal'iyazubillah kemungkinan boleh mengundang murka Allah Ta'ala hanya kerana sayang alat solat ni tadi ni. Tak nak solat zuhur pukul 2, tak nak solat pukul 1.30, tak nak solat 2.30. Okey lagi lah 2.30 tu, tapi solat pukul 4 suku, lagi 5 minit nak masuk asar. Tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada salam kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Dia pun bangun, Allahu Akbar. Solat sunat pun tak ada lah, yang penting selesai. Kan? Ada tuan-tuan macam ni. Kenapa saya kata ada? Sebab yang cerita ni orang yang buat perangai ni. Sebab tu saya kata ada. Saya pun tak terfikir, kan? Yang ni dipanggil rupanya ada istilah tuan-tuan, jamak zosa begini. Zuhur campur asar. Pula dah. Sebab saya cerita benda ni kepada penyawat awam sebenarnya. Dia orang yang kata memang macam tu kita orang ustaz. La ilaha illallah. Kan? So kita nasihatkan jangan begitu. Tak adalah nilai solat kita tu nak dibandingkan dengan kewajipan yang Allah tetapkan. Sekali-sekala kita terlewat kerana ada halangan-halangan tertentu, mungkin kita terlalu sibuk sehingga terleka, mudah-mudahan Allah ampun. Tapi dengan sengaja dan kerap, ini mengundang murka Allah, wal'iyadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, so kita orang lelaki tak ada alat solat, tapi kemungkinan kebiasaan kita melewat-lewatkan kerana mungkin urusan-urusan kerja kita yang boleh sahaja kita skip sekejap untuk kita solat di awal waktu. Peringatan untuk khususnya siapa? Saya sendiri ya. Baik. Kemudian Syekh menakalkan satu perkataan, dia kata apa? Telah berkata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, Imam Tirmidzi. Tapi Imam Tirmidzi ni Muhammad bin Isa kalau tak salah. Mungkin ni Tirmidzi lain. Jadi Tirmidzi ni nama tempat sebenarnya. Atau saya terlepas pandang mungkin nama Imam Tirmidzi juga. Kata beliau, bermula salat itu imaduddin. Dan ialah yang pertama yang difardu akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala muslimin itu. Salat bermula, salat itu berhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala hamba-Nya. Yakni dia nak bagi tahu bahawa pertama
kewajipan yang pertama, yakni dari segi apa nama yang kita sebut sebagai hukum ataupun rukun Islam yang pertama yang menjadi kewajipan untuk kita buat, solat. Bukan haji, bukan zakat, bukan puasa, tapi solat. Yang kedua, dia menggambarkan solat ini adalah fasa ataupun fatrah, tempoh kita menghadap Allah Ta'ala. Tak lama tuan-tuan menghadap Allah Ta'ala ni. Tak lama. 24 jam satu hari kita menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita hanya solat fardu, tak sampai 1 jam. Lebih banyak daripada maknanya lebih banyak kita menghadap urusan dunia kita daripada menghadap Allah Ta'ala. Kalau hadirin yang dirahmati Allah, ya abang-abang semua, satu orang yang solat sunatnya banyak setiap hari, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan banyaklah masa kita menghadap Allah Ta'ala. Malam, tahajud, kemudian solat rawatib, kemudian banyaklah solat-solat sunat, Masya Allah, tabarakallah, banyaklah waktu kita bersama dengan Allah Ta'ala. Baik, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan dengan keadaannya. Jadi perintah solat itu untuk seseorang hamba itu menghadap Allah Ta'ala dengan status seorang, benar-benar seorang hamba. Walaupun dia tu siapa? Tak kira lah, apalah jawatan yang ada dekat dunia ni, menteri ke, sultan ke, waib, apalah istilah sebesar-besar jawatan di dunia dengan kemuliaan dunia itu taklah salah. Tetapi bila Allahu Akbar, samalah kita semua selaku hamba Allah yang kemungkinan yang besar-besar jawatan itu tidak lebih mulia daripada barangkali tukang sapu sampah yang datang juga ke masjid untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah. Bukanlah jawatan-jawatan tu orang kata tak penting, itu urusan dunia. Tapi bila Allahu Akbar, sama semua. Walaupun kadang-kadang pun saya pun orang panggil ceramah, sebab tu orang ra'i kita, yalah, orang nak hormat-hormatlah, tapi kita kenal diri kita, kita pun bukan tak hargai, tapi kita rasa tak patut sangatlah kita ni nak lebih-lebih dihormati. Di Putrajaya ni biasa-biasa sajalah, saya pun okey, syok macam ni. Tapi kalau kadang-kadang kita orang panggil ceramah jauh-jauh sikit, betul lah, satu budaya yang bagus iaitu memuliakan tetamu. Tapi kadang-kadang bila kita renung diri kita, malu orang sambut kita. Kadang-kadang yang menyambut kita itu mungkin jauh lebih mulia di sisi Allah berbanding kita yang tak ada apa ni. Tapi nak sebutnya, bila kita Allahu Akbar, kita tak rasa kita ada kelebihan daripada orang lain. Kita tengok penjenayah kat luar sana pun kita rasa, dia buat jenayah, dia kena hukum, akhirnya dia taubat, tiba-tiba Allah terima taubatnya. Berbanding kita ni yang mungkin hari-hari pergi masjid, yang mungkin hari-hari bagi tazkirah, tapi kita pun tak tahu banyak mana pahala kita di sisi Allah. Oh tuan-tuan, ini kehidupan. Ini kehidupan yang perlu kita fikir-fikirkan, yang kita tak boleh rasa kita ni baik sangat daripada orang lain. Walaupun kita mudah-mudahan menjadi ahlillah, menjadi orang-orang yang dicintai, disayangi oleh Allah, tapi kita melihat alam ini, kita akan merasa kita tidak ada apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah. Baik. Jadi dia kata tadi apa? Solat yang dilakukan itu menghadapnya seseorang kepada Tuhan itu, yang kepada Allah Ta'ala, dengan rasa sebenar-benar sebagai seorang hamba. Hal itu yang kita nak capai, yang kita nak cari. Ni kita semua solat ni, tapi sejauh mana kita yang pakak-pakak solat ni sebenar-benar bila kita Allahu Akbar, betul-betul kita rasa kita ni memang hamba Tuhan semua. Lepas tu saya sebut, bila orang rasa macam ni, dia tidak ada ujub, dia tidak ada riak,
dia tidak ada sombong, dia tidak ada takabur, percakapannya berhati-hati, pribadinya halus, tingkah lakunya begitu tertib, kerana dia sedar dia hanyalah secelis daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Semut yang tidak pun hadir solat berjemaah mungkin lebih mulia daripada kita yang solat berjemaah. Kerana semut tak buat benda yang Allah murka, tuan-tuan. Manusia je buat benda yang Allah murka. Seluruh alam semua ikut perintah Allah, melainkan manusia dengan jin. Ketegak, alat semua ikut perintah Allah. Tak ada matahari, bulan, semua. Tapi mau dengan manusia dengan jin ni, tak usah cerita jin lah, cerita kita diri kita. Cukup susah nak betul-betul ikut perintah Allah. Itulah kita. Baik. Kemudian dia kata apa? Supaya berhadap segala hamba itu kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rupa kehambaan dengan keadaannya. Hak tadi tu. Yang pertama yang kita cuba hadirkan dalam solat, apa dia? Syekh kata yang pertama dipanggil tadhallulan. Tadhallulan. Tadhal lam lam. Tadhallul ataupun tadhallulan tu kalau letak alif di ujung dia lah. Apa maksud dia tadhallul atau tadhallulan? Yakni merendahkan diri di hadapan Allah. Allahu Akbar. Sedar kita tak ada apa. Walaupun letak dekat tempat sujud iPhone 13 Pro contohnya. Kan? Ada. Luar biasa. Masya Allah. Kan, tak apalah kan, rezeki pakailah. Tapi maknanya walaupun kan kunci BMW ke, Merc ke, Porsche, betul Porsche. Letak depan, tapi bila Allahu Akbar, lenyap segala-galanya. Lenyap entah. Jadi kalau takut ganggu, kena sorok sikit lah. Kan, sorok buah sejadah. Saya tu nak tanya, ini jarak ni baru lah, SOP baru ke? Jauh. Maksudnya 1 meter. Yang sebelum ni 1,5. Tu rasa macam tapi jauh je kan. Yang lain belum kan, jauh semua kan. Tengok. Tapi tu kan hikmah jarak ni, hikmah saja kan. Dia nampak ramai. Patut 5 meter kan, mesti Masya Allah, penuh masjid. 5 meter, satu sol 2 orang. Tak elok lah, cuma nak sebutnya. Tapi kalau rapat balik kan, Masya Allah, mudah-mudahan tak lama lagi kita rapat. Satu sol je lah kita. Bukan di sini je kan, di banyak tempat kan. Bukanlah tak bagus lah jarak ni kan, tetap kita nakkan rapat kan. Tapi nak sebutnya yang itulah kan, sudut. Baik. Jadi tadhallulan, merendah diri di hadapan Allah. Jadi kita bawa sikap ni di luar solat. Kena bawa tu kan, sikap ni di luar solat. Tidak sombong. Orang tegur kita, senang kita tegur orang balik. Ini sebahagian lah, bukan semua. Di masjid kita bagus, maksudnya solat tu, tapi kita cukup susah nak senyum ke orang. Orang tanya khabar, kita tak nak jawab. Kita lagi lah tak tanya orang. Ini sebenarnya kena hakis. Sebab hamba Allah ni dia tadallul, dia rendah diri. Dia tak ada, dia rasa apa yang dia ada ni tak ada apa lah. Allah pinjam kejap je, tak ada apa tu. Itu tadallul. Kemudian taslim. Taslim. Maksud taslim apa ayat tu? Khutbah Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Hatu muslimun. Aslama yuslimu islaman. Hatu Islam. Ini taslim. Lebih kuranglah. Ada beza juga sebenarnya, tapi kalimah asalnya sallama yusallimu tasliman. Iaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang khatib baca Jumaat tu bukan maksudnya semata-mata janganlah kamu mati melainkan kamu sebagai seorang Islam. Betul lah tu kan. Itu memang sangat-sangat penting lah. Tapi maksud melainkan kamu sebagai seorang Muslim itu apa dia? Haknya iaitu benar-benar kamu menjadi hamba Allah yang benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhannya. Serah diri. Tak ada apa itu. Serah diri. Macam kita, na'udzubillah lah. Orang buat salah. Polis cari tak jumpa, tapi dia buat announcement dekat TV. Tunjuk muka ni. Sila menyerah diri. Contoh. Kita pun tak fikir panjang lah. Dah tahu dah salah. Akhirnya pergi pada polis. Hatu. Itu urusan dunia. Demikian dengan Allah Ta'ala. Serah diri. Serah diri pada segala ketaatan yang Allah perintahkan. Demikian serah diri juga kepada segala perkara yang Allah tegah. Serah diri. Semua kena ikut. Salah, taubat. Salah, minta ampun. Salah, mengaku salah. Tuan-tuan, kita buat salah. Kita buat salah. Allah tahu tak kita buat salah? Mesti dia tahu. Kalau kita fikir, kenapa perlu untuk kita mengaku salah depan Tuhan sedangkan dia tahu? Betul tak? Zaman sekolah tu kan, kalau buat salah dekat sekolah, tak tahu lah tuan-tuan baik-baik belakang saya tak baik kan, cikgu bagi, cikgu disiplin bagi, dia tahu kita buat salah kan, dia adalah informer dia, just dia nak dengar kita mengaku kan, padahal dia tahu lah, kita tahu lah, dia nak dengar daripada mulut kita kan, pengakuan tu, admit kesalahan tu dan dengar. Lalu bagaimana Allah Ta'ala? Itu maksudnya Allah lebih, dan Allah, orang kalau kita mengaku salah, mungkin pertimbangan dia ada yang okey lah. Dia kata, oh kau mengaku kan, belasah lagi kan, lagi mengaku lagi belasah kan. Allah Ta'ala lagi kita mengaku, lagi dia suka tu kan. Hanya Allah. Sebab Allah suka kita mengaku salah, mengaku dan ikhlas. Betul Nabi Ibrahim mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Ibrahim tu, mengaku baginda bersalah. Bukan salah besar sangat, makan buah yang Allah tak bagi tu je yang nak syukur, tapi mengaku. Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca tuan-tuan, baca banyak kali. Kita rasa kita bawa balik pada masjid bukanlah buat salah apa, tapi kita rasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh tuan-tuan, orang mengaku salah dekat Tuhan ni, oh jiwa dia, dia nak cakap pun fikir, dia selalu mengaku salah. Tapi alhamdulillah, dia bukanlah penyangak atau penyamun, tapi dia subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita kena baca sendiri. Baca, orang baca kita dengar ni syok, okey lah, bukan salah bagus, tapi kita kena sendiri. La ilaha illa anta. Duduk saja dalam kereta tengah-tengah jam kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku zalim ya Allah. Walaupun kita banyak menuduh orang zalim, dan memang orang tu zalim kan, tak apalah, kalau memang zalim kita kena kata lah dia zalim, tapi kita jangan lupa mengaku kita pun banyak zalim. Itu maksudnya orang buat tak betul, dia zalim lah,
Tapi kita juga jangan lupa mengaku kita pun banyak buat zalim. Masalahnya sebagian orang suka kata orang buat zalim, dia tak nak mengaku dia zalim. Rasa-rasa macam baik sangat. Ini tak berapa baik, tak berapa bagus. Ya? So kita mengaku. Sebab tu taslim tadi menyerah diri kepada Allah. Sikit banyak dosa kita, hak tu Allah Ta'ala yang Maha tahu, tapi kita tetap mengaku. Ya? Lepas tu tabazzulan. 3 orang. Pertama tazallulan, merendah diri. Tasliman, menyerahkan diri. Tabazzulan, menghina diri. Maksud kurang lebih lah, tapi Syekh dia pecah-pecahkan. Ya? Menghina diri. Hina diri tu. Hina diri ni amat dituntut kepada Allah Ta'ala, tidak dituntut sesama manusia. Ni terbalik. Dengan Allah tak nak, maksud tak buat. Tapi dekat orang, saya ni, saya duduk cerita sejarah hidup yang bukan-bukan, tak payah. Tutup. Allah tutup aib kita, kita tutup. Apatah lagi aib orang, jangan lagi tak boleh. Aib sendiri pun Allah tak bagi buka. Kullu 'abdin mu'afin. Semua hamba aku, kata Nabi, hadis kursi Islam. Mu'af, maksudnya sentiasa dalam kemaafan Allah, keampunan Allah. Illal mujahir. Mujahir, melainkan orang yang mujahir. Sahabat tanya, apa maksud mujahir ya Rasulullah? Orang yang suka aktif, tunjuk dosa-dosa dia, kelemahan yang tutup. Kecuali pada waktu-waktu tertentu, orang cerita, contohnya banduan cerita pengalaman dalam penjara, hal tu mudah-mudahan tidaklah, sebab itu supaya iktibar. Tapi itu pun kena filter lah, jangan cerita lebih sangat. Alhamdulillah Allah tutup aib kita, Masya Allah. So banyakkan menghina diri di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian takhaddu'an, mengumpat. Apa takhaddu'an? Yakni khudu' pun maksud lebih kurang, iaitu macam tawaduk lah, rendah diri depan Allah. Takhasyu'an, khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Khusyuk. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh. Khusyuk. Memikir-mikirkan kalimah yang kita baca, InsyaAllah khusyuk. Taraghuban. Apa maksud taraghuban? Amat suka bila solat. Suka tu Allahu Akbar, solat. Feel best. Sebab tu orang yang ada taraghuban, dia tak suka solat laju, tenang, tak kelang kabut, cool. Sebab tak suka solat cepat habis. Solat tenang. Cuma adalah fik-fiknya, kalau imam tu taklah dituntut panjang sangat, sebab raihkan makmum. Tapi kita solat sendirian, solat sunat, tenang, tak perlu kalau-kalau. Sebab apa? Taraghuban. Syok. Habis bagi salam, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bila dalam solat tadi, doa, zikir, atau doa dalam solat ni mustajab. Waktu sujud, lagi bila? Tak, duduk antara sujud tu doa kan, ya firli warhamni wajibuni. Lagi sebelum bagi salam, doa banyak. Allahumma firli, doa banyak. Hatta mungkin ada dalam ni, nanti dalam belakang sikit, salam tu dibolehkan untuk kita. Ni semua jemaah ni, imam dah bagi salam, kita terus berdoa, boleh, tak ada masalah. Tak syarat untuk kita bagi salam ke imam. Sebab tu dah habis lah, imam dah habis. Yang tak boleh tu kalau kita sujud lama sangat, tu tak boleh. Salam tak apa, doa sebelum bagi salam tak apa, panjang doa. Imam tak boleh, imam kena rahim makmum. Ada makmum nak cepat ke apa, tapi kita tak tahu doa. Tak tahu baca doa bahasa Arab, boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu lapar sangat kan. Baca
banyak doa. Hafallah sikit. Doa sebelum salam tu doa mustajab. Antaranya doa yang paling baik ataupun yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, doa yang kita baca itulah, Allahumma inni a'udzubika minal apa? Itu doa daripada Dajjal tu kan. Masih Dajjal, a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Tapi bila baca banyak, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Bacalah doa-doa sebelum bagi salam, waktu yang mustajab. Betul tuan, kalau ada orang yang tak wirid selepas solat ni, kita jangan suudzon. Walaupun wirid selepas solat adalah sunnah, maknanya satu sunnah Nabi. Tapi kalau ada orang tak wirid dah, katalah kita jangan suudzon. Mungkin dia telah banyak berzikir dalam solat ataupun banyak baca doa yang kita tak baca. Kemungkinan lah husnuzan. Tapi elok wirid lah. Sunnah. Baik. Kemudian yang terakhir Syekh kata tamalluqan. Yang pertama tadi tadhallulan, kemudian tasliman, tabadzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, tarakhuban, tamalluqan. Ada 7. Apa dia tamalluqan? Yakni rindu dendam. Ini bahasa Syekh. Bahasa lama. Maksudnya apa ni? Rindu yang teramat sangat bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia rasa Allahu Akbar, aku kena solat lagi. Tak cukup. Ni kita. Sebab tu yang ni semua ni ada dekat Nabi ya. Tu yang Nabi solat sampai tak perasan bengkak kaki tu sebab taman lupa. Dia jadi macam syok. Solat kita pun bengkak juga kaki sebahagian kita. Sebelum solat dah bengkak dah kau. Tak solat lagi dah bengkak. Jadi maknanya satu orang yang solat, dia betul-betul rasa kemanisan. Dia tak puas. Tak puas dengan 2 rakaat, tambah. Ada orang macam ni kan? Mestilah ada. Tidak takkanlah Syekh sebut, mesti ada. Cuma siapakah mereka itu? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan orang yang amat mencintai solat. Sebab tu kalau tarawih tuan-tuan, tarawih saya kalau ada masa lapang, kalau saya tak ada jemputan, saya akan pergi ke masjid wilayah kadang-kadang. Mahmudiah tarawih imam kita kan import. Saya tak pernah sini tarawih. Tapi kalau sebelum ni saya pergi ke wilayah yang Syekh Abdul Rahman tu kan, Abdul Rahman Dasuki, daripada Tontok Mesir. Saya pergi nak rasa 20 rakaat isti'arah lah kan. Tapi nak train diri, bukanlah baik sangat, tapi nak train, cuba jadi orang yang mudah-mudahan kita cuba rindu. Sebab kalau kita pergi 20 rakaat masjid biasa, masjid biasa, imam kita ni dia baca tak panjang sangat lah, ikut kesesuaian dia. Tapi masjid wilayah atau masjid negara saya tak pergi. Dulu Syekh Abdul Rahman tu dekat masjid negara masa Tan Sri Ismail dekat masjid negara, dia duduk situ. Tan Sri Ismail ada pension, dibawa ke masjid wilayah, jadi sedikit wilayah. Tapi sebelum Covid lah, Covid ni tak ada. Masjid Besi pun Arab kan. Masjid Besi saya tak pergi, yang Syria sudah lah sekali untuk kita. Tapi kena buat sikit lah, penat juga kan, sejam setengah sejam lebih. Tapi itu nak latih diri sebenarnya kan. Kita buat sendiri memang tidak lah. Baik. Maka wukuf itu selesai satu. Jadi ada 7 tadi yang disebut oleh Syekh bagi yang disebut maknanya kriteria ataupun ciri-ciri yang kita cuba usahakan untuk benda-benda yang kita sebut tadi, yang disebut oleh Syekh tadi tu ada dalam solat kita. Saya share benda ni bukan saya pun tak ada benda-benda ni jadi mudah-mudahan saya baca pun, mudah-mudahan saya pun ada semangat nak buat macam ni. Tapi kita cubalah insya-Allah. Sebab benda ini of course lebih besar daripada segala-galanya.
makin yalah kita banyak buat baik. Saya tahu tuan-tuan semua orang soleh, banyak kebaikan kita buat, sedekahnya macam-macam. Itu jangan tinggalkan terus. Tapi yang ini kita kena develop selalu, bina. Sebab yang ini yang sangat utama. Sebab Nabi kata apa? Perkara pertama yang Allah nak tanya dekat akhirat nanti hani dulu. So yang ni cantik, hak yang menyusul tu pun insya-Allah cantik. Tapi kalau yang ini masalah, yang ini kita takut ni. Jadi mudah-mudahan kita usaha untuk capai apa yang disebut oleh Syekh ni, yang amalan-amalan lain tu akan menyusul dengan baik insya-Allah. Baik. Seterusnya Syekh kata maka wukuf. Dia mula masuk sikit pembahasan rukun-rukun lah, tapi belum mula lagi ni, sikit. Dia kata maka wukuf. Apa maksud wukuf? Bukan wukuf ke Arafah tu. Wukuf tu berdiri maksudnya. Maksud sebenar wukuf berhenti. Waqaf, berarti kita waqaf kita punya harta. Ni saya waqaf harta, maknanya waqaf berhenti. Maksud berhenti apa? Kat situ je lah harta tu. Waqaf Quran dekat Masjid Mahmudiyah, jangan dibawa ke Masjid Putra, tak boleh. Itu untuk waqaf Mahmudiyah. Itu masuk waqaf, berhenti kat situ harta tu. Ni saya waqaf 500,000 untuk masjid. Kena guna untuk masjid lah. Cuma Allah alam lah, dalam isu ataupun fiqh contemporary atau ulama semasa hari ni bincang panjang juga lah isu waqaf ni. Kerana yalah, dia sudah agak luas dia punya suasana ni. Maksudnya yalah, dulu orang tak bincang waqaf apa nama dia, shopping mall. Sekarang ni orang bincang waqaf shopping mall. Kan? Anjanglah tu fiqh waqaf lah kan? Tapi maksudnya waqaf ni maksudnya berhenti. So di sini masuk waqaf ni kita berdiri dulu tu, berdiri tegak tu, iaitu rukun ni. Yang pertama tu, pertama niat kan, berdirilah, berdiri. Okay. So wukuf atau berdiri itu, yakni yang dimaksudkan berdiri itu, maksud yang saya kata ni, itulah yang ketika itulah yang disebut sebagai tadhallul. Tadhallul kita sebut tadi, apa dia? Menghina diri. Tadhallul, merendahkan diri. Okey. Kemudian apa dia? Takbir. Takbir tu Allahu Akbar. Takbir ni saja. Kita belum masuk dalam rukun, cuma saya sebut sikitlah. Kita faham takbir ni, takbiratul ihram, bukan yang ini Ini bukan takbir tuan-tuan ayat-ayat semua. Ini apa nama dia? Angkat tangan. Ni angkat tangan. Takbir apa dia? Hak tu yang kat mulut tu. Allah. Sebab tu bila orang ceramah takbir, dia sebut apa? Kita tak angkat tangan. Kita sebut Allahu Akbar. Cuma saya nak sebut sebutan Allahu Akbar tu kena cantik. Itu pun sebenarnya dalam ni saya tak pasal ada ke tak. Tapi dalam Muhnil Muhtaj memang ada. Sebelum ni saya pernah sebut kot. Iaitu mesti sebut dengan betul. Dia mula dengan alif di atas bunyinya apa tuan-tuan? A. So sebutan dia mesti A, jangan Allah. Dia mesti Allah. Nampak simple je kan? Tapi beza Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Bunyi macam sama je Ustaz? Tak sama. Satu O, satu A. Mulut saya nampak satu O besar sikit, satu A. So Allah. Macam kita baca surah Al-Kahfi lah. Macam ayat dia, Alhamdulillahilladzi. Macam ayat surah Kahfi. Hak bawah tu yang takhidallahu walada. Kan bawah tu Allah. Macam tu dah Allah. Kan? Okay. So sebut dengan betul. So itu yang takbir. Okay. So takbir itu taslim. Jadi simboliknya ketika itu kita sebut Allahu Akbar, disunatkan kita pun Allah angkat tangan. So itu yang disebut sebagai penyerahan diri. Surrender kita depan Allah Ta'ala. Baik, itu takbir. Kemudian
Dan sana dan tilawah merupakan tabadzul. Apa maksud sana? Sana maksudnya puji-pujian. Itu maksud sana. Sebab itu kadang-kadang imam ada baca subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Maksudnya apa? Maha suci engkau ya Allah, la nuhsi thana, tidak termampu kami menghitung puji-pujian yang layak bagi engkau. La nuhsi thana an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, seperti mana engkau memuji diri engkau sendiri. Oh, ini tuan-tuan, saya sebut, saya kata apa? Kalau di Mekah ataupun di negara Arab lah, orang Arab ni, atau imam tuan-tuan pergi umrah musim-musim Ramadan kan, cuba dengar imam dia baca witir, kunut ketika witir, tak 15 malam kan. Tapi di sana setiap malam berwitir. Dia punya kunut setiap malam kan? Orang saja. Tapi kita mazhab Syafi'i sebab dia orang Hambali tu terkeliru sikit. Tapi yang pentingnya mereka baca kunut tu lah. Kalau tuan-tuan perhati, kalau siapa mengaji bahasa Arab dia tahu, sebenarnya kunut mereka itu dia lambat sebenarnya doa. Yang 10 minit awal tu atau 5 minit awal tu panjang sikit lah. Dia bukan doa lagi. Ni sana, dia puja-puji Tuhan. Panjang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka YouTube jadi, dengar imam dia baca. Imam Taqiyah Sudais ke Mahir Ma'akli macam-macam tu. Cuba dengar dia punya doa. Doa, maksud doa tu permintaan. Yang minta tu lambat. Yang awal tu dia puji. Oh tuan-tuan, batu beza dengan kita. Kita kan, yalah standard kita kan. Imam kita pun tak semua berkebolehan. Tak apa, saya bukan nak banding-bandingkan, tapi nak sebut je. Ini memang etika berdoa. Kita memang kena puji Tuhan banyak sebenarnya. Puji. Tapi kita di Malaysia ni taklah macam tu sangat. Ada yang buat tapi tak begitu. Jadi sebab tu sunnah berdoa ni kita banyakkan memuja-muji Tuhan baru minta. Dia pujilah alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Banyak. Dekat 5-10 minit barulah Allahumma hdina fi man hadait, baru nak minta. Kita kena terus ya. Sami Allah hamdan rabbana kabir. Allahumma hdina fi man hadait. Taklah salah. Ya, tak berdosa pun. Cuma sebenarnya yang cantik memang kena puja-puji Tuhan di awal. Saya sebut ni thana, kalimah memuja-muji Tuhan. Dan tilawah yakni membaca lah, bacaan. Pokok isyak 2 minit. Jadi sana tilawah. Okey, 2 tu tilawah bacaan lah. Fatihah, bacaan ayat-ayat selepas Fatihah itu Syekh kata itu merupakan tabadzul. Maksud tabadzul tadi iaitu menghina diri. Sebab itu bila baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, hadirkan rasa begitu rendahnya kita. Tak terpuji-puji Allah. Maksudnya itu. Betul. Macam Fatihah kan pujian kepada Allah. Baik, kemudian rukuk merupakan takhaddu'. Apa maksud takhaddu'? Lebih kurang tadi iaitu khudu' ni rendah diri jugalah. Istilah adalah beza kalau kita nak detailkan, tapi maksudnya begitulah, iaitu ketika rukuk tu kita merendah. Sebab tu kita tak boleh rukuk dengan makhluk, apatah lagi sujud. Mana boleh? Dulu kan orang rukuk jumpa raja kan. Sekarang ni tak rukuk sikit, tunduk sikit. Tak boleh melampau-lampau. Sebab itu hanya untuk Allah. Sujud lagi tak boleh. Tak boleh. Haram. Sujud hanya untuk Allah Ta'ala. So rukuk tadi takhaddu', sujud takhasyu'. Kan beza sikit lah istilah dia. Jadi bila rukuk merendahkan diri, sujud kita takhasyu', khusyuk sungguh-sungguh. So waktu sujud itu yang Nabi kata apa? Aqrabu ma yakun
aqrabu ma yakunu 'abdun min rabbih wa huwa sajid. Waktu kita paling dekat dengan Allah Taala. So kalau kita solat sendirian, bukan sujud yang terakhir sahaja kita digalakkan panjang untuk berdoa, merintih dan sebagainya, tapi sebenarnya semua sujud dalam solat itu kita digalakkan merintih kepada Allah. Panjang sikit, ya tak apa, panjang sikit pada semua sujud, bukan hanya pada sujud akhir. Ada orang dia panjang hanya sujud akhir, kurang tepat, tak berdosa apa pun, tapi dia tak sama. Sebab sunnahnya pada semua sujud itu umum, Nabi tak sebut pada sujud akhir. Cuma yalah, mungkin kita rasa sujud akhir tu macam kemuncak, so kita lambat. Tak apalah kan. Cuma saya nak sebut sujud yang lain pun patutnya kena lama juga. Jadi ini kita sambung insya-Allah pada pertemuan akan datang, iaitu tasyahud dan seterusnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.